bertambah adab semakin kita akrab. Semakin bertambah adab semakin akrab. Kalau orang-orang sufi dia kata man zada al-khuluq man zada lahu al-adab wa man zada lahu al-akhlaq zada lahu at-tasawuf. Barang siapa yang bertambah padanya akhlak, bertambah lagi dia menjadi tasawuf ahli sufi. Orang ahli sufi ni mereka menjaga akhlak. Kenapa semakin kita menjaga adab, semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kerana kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, barang siapa yang beradab ataupun barang siapa yang menjaga adab, man hafaza ala al-adab hafaza ala sunan, man hafaza ala sunan hafaza ala al-fard, man hafaza ala al-fard hufiza alaihi al-iman famat alaihi. Tengok tingginya adab ni. Barang siapa yang menjaga adab, dimula dengan adab ni. Barang siapa yang menjaga adab, maka nescaya orang itu akan menjaga sunnah. Barang siapa yang menjaga sunnah, maka dia akan menjaga yang fardu. Barang siapa yang menjaga yang fardu, maka akan dijaga baginya iman. Jaga fardu, Allah akan pelihara bagi dia iman. Dipelihara orang tersebut daripada iman. Famat alaih, dan pada pengakhirannya dia akan mati di dalam iman. Bermaksud di sini bermula daripada benda yang bawah akar, iaitu adab. Yang kita lihat semakin lama semakin kurang. Saya mohon maaf kalau sekiranya saya sendiri pun kalau takut tak beradab. Mohon maaf. Takut. Kita usaha untuk menjadi orang yang beradab. Kita menjaga setiap kalimah perkataan yang kita lontarkan supaya tidak menyebabkan kita ini tergolong daripada golongan orang yang kurang adab. Kalau sekiranya kita orang yang tidak berkata-kata tetapi kita hanya sekadar orang yang menulis di laman sosial seumpamanya. Penulisan kita itu mewakili lisan. Bila kita tulis, dengan penulisan tersebut orang baca, yang penulisan kita tidak menunjukkan kita ini orang yang beradab, orang yang berakhlak sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata apa? Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mengajarkan aku adab sebaik-baik adab. Allah. Dan Nabi SAW bukan bila Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi untuk menjadi orang yang beradab, bermaksud di sini sekadar berhenti kepada Nabi SAW. Bahkan disuruh kepada umatnya untuk menjadi orang yang beradab dan berakhlak. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah letakkan Nabi, Allah puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah agungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah angkatkan qadar Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah angkatkan martabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah puji dengan pujian yang luar biasa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu mempunyai budi pekerti dan akhlak yang sangat-sangat tinggi. Kerana Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita untuk mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya di sini Allah mengajarkan kepada Nabi adab, Allah mengajarkan kepada Nabi akhlak.
dan kemudian Allah perintahkan kepada umat Nabi SAW untuk mengikuti adab dan akhlaknya baginda Nabi SAW. Bukan cerita sekadar cerita, bukan pemberitahuan sekadar pemberitahuan. Oh ini Nabi, oh akhlaknya tinggi. Bukan sekadar itu, bukan berhenti sekadar itu. Bahkan kita disuruh untuk mengenali akhlak-akhlaknya Rasulullah, adab-adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita ikut apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lakukan daripada sudut adab dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat semakin lama semakin makin kurang adabnya, akhlaknya di antara kalangan umat Islam. Sesama kita, yang tua dengan yang muda dengan yang tua, yang berumur, kanak-kanak dan sebagainya, daripada kalangan penuntut ilmu dengan guru. Masya Allah. Kalau kita tengok banyak berlaku. Di antara pelajar dengan guru. Sangat-sangat luar biasa zaman sekarang. Sampai yang saman menyamai, Masya Allah. Dia suruh guru dia tu, dia suruh jalan apa? Suruh jalan itik. Pernah dengar tak? Tak pernah dengar? Tak pernah dengar Masya Allah, baru ni mana? Akhirnya mak ayah datang sebab guru denda anak dia. Datang mak kata ke guru, suruh guru tu jalan itik depan anak. Macam mana akhlak kita sekarang? Sakit tak? Teruk tak akhlak? Masya Allah. Yang itu yang berlaku zaman sekarang. Macam mana anak kita nak beradab dengan guru kita kalau ibu kita datang pergi ajar yang buruk kepada anak kita? Zaman sekarang. Dalam laman sosial lagilah, Masya Allah. Netizen, Masya Allah. Kalau yang dengan masalah ilmunya, kalau masalah fatwa dengan masalah fatwanya, kalau keluar fatwa, oh Masya Allah, masing-masing duduk berbahas tentang masalah fatwa. Kalau yang berbahas, yang bercakap tentang masalah fatwa itu adalah ahli ilmu, tak apa, berbahas. Bukan kita meremehkan dan merendahkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh ahli dia. Kita bukan ahli. Kita bercakap. Macam contohlah, saya bukan ahli dia. Saya kritik tentang ahli repair. Saya tak pandai pun engineer. Saya tak pandai pun nak repair kapal terbang. Tiba-tiba kita tengok rasa-rasa lah. Engineer kapal terbang ni salah buat ni. Tak, saya pun terus kritik dia. Abang rasa nak pakai tak kritikan saya? Saya bukan ahli dia. Saya bukan ahli engineer. Saya bukan engineer. Saya tengok, ataupun saya bukan mekanik kereta. Tak payah kapal terbang tu besar sangat. Kereta je lah. Kereta bila saya tengok, saya tak ada ilmu tentang kereta, tiba-tiba kita datang, kita kritik mekanik yang tengah repair kereta kita. Agak-agak kena tak? Munasabah tak? Agak-agak lah. Munasabah tak munasabah? Tak munasabah. Ustaz buat kerja ustaz sudah lah. Ustaz bukan tahu masalah mekanik. Saya tak tahu. Memang betul saya tak tahu. Maka saya serah. Kereta saya rosak, saya tak repair sendiri. Kalau saya mampu repair sendiri, saya repair sendiri. Kalau mampu lah. Tapi masalah kereta, masalah dunia. Tapi hantar kepada siapa? Hantar kepada ahli dia. Siapa dia? Mekanik. Masalah ilmu agama bukan semua. Ya, ada orang kata, Ustaz, agama ni sebenarnya untuk semua. Ya betul, agama untuk semua. Tetapi bukan semua bebas untuk mengeluarkan hukum. Kenapa? Kerana hukum adalah kepada ahlinya. Apabila seseorang mengeluarkan hukum tanpa dia bukan ahlinya, maka dia tidak beradab dengan Allah dan tidak beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana di dalam Al-Quran Allah Taala menyebutkan fasalu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah Taala beritahu dah, dan tanyalah kepada orang yang mengetahui. Siapa mengetahui? Ahli ilmu. Ahli dia. In kuntum la ta'lamun, sekiranya kamu tidak mengetahui. Tetapi bukan kita menggunakan akal fikiran kita, mengikut logik akal kita. Ini logiknya macam ni. Logiknya macam ni. Hatta kan para ulama mengatakan, contoh, di dalam ketika saya belajar masalah syariah. Ustaz, kat sini pun ada Ustaz. Ustaz Wan ada. Seorang, dia buat satu andaian. Dia kata kalau saya buat macam ni, agak-agaknya sah kot. Agak-agak dia buat ni. Bila dia check hukum, rupanya betul sah. Bila dia check, dia buat dulu. Dia dengan agak-agak. Maka ulama kata perbuatan dia yang awal tadi tidak sah.
Walaupun dia lepas dia buat tu, dia cek betul. Kenapa Ustaz? Kerana waktu dia buat tu, dia tak yakin dan dia agak-agak. Sebab itu tak boleh dengan ilmu agak-agak ni. Para ulama mereka mengeluarkan hukum berdasarkan daripada ijtihad dan ilmu yang mereka pelajari. Sebab itu kita pelajar, alhamdulillah, hari ini kita bermazhab dengan mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mana kita tengok ada rukun-rukun solatnya, ada daripada rukun hajinya. Kerana apa? Kerana mereka sudah melihat daripada sudut ilmu mereka dan mengkaji daripada ilmu mereka apa yang mereka patut berikan kepada orang yang seperti kita yang masih yang tak tahu nak bermuamalah ataupun berinteraksi dengan kalam Allah Subhanahu wa taala daripada Al-Quran. Al-Quran itu tuan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama sekali kita dapat Al-Quran, kita lahir Al-Quran yang ada pada tangan kita ini, Al-Quran yang sudah dibaris-bariskan. Pakcik boleh baca Quran, alhamdulillah, rezeki Allah bagi. Ada orang Quran dah ada baris pun tak boleh baca lagi. Quran yang dah ada baris pun tak boleh baca lagi. Kalau zaman sahabat dulu, awal-awal turun Al-Quran, tak ada titik, tak ada baris. Tak ada titik, tak ada baris. Tak ada titik, tak ada baris. Agak-agak lah, agak-agak. Kalau saya bagi, saya sendiri pun, saya agak-agak rasa tak boleh juga nak baca. Yang ada titik, tengok jumpa kepala, jumpa ekor. Macam Ramli cakap tak. Mana tak tahu mana ekor, tak tahu mana kepala. Nah, bila dah pusing, terpusing-pusing. Kenapa pusing-pusing? Tak nampak kepala, tak nampak ekor. Tapi bila dah jumpa kepala, waktu satu ketika saya sempat menziarahi muzium Islamic Museum di Qatar, di Doha. Di sana diletakkan Al-Quran mushaf. Orang Arab dia panggil mushaf. Kalau kata khudul Quran dia pelik sikit. Dia kata khudul mushaf. Ini mushaf dia panggil. Di sana diletakkan mushaf yang zaman sahabat. Masya Allah. Tengok dia punya tulisan tu, tulisan macam mana? Awal-awal tulisan dulu, petak-petak. Tulisan petak-petak tu, tulisan petak-petak. Tak tahu tulisan petak-petak? Tulisan khat kufi dia panggil. Tulisan dia. Masya Allah. Pening nak baca dah. Dah tak ada titik pula tu. Tengok, duduk lama. Saya berhenti tu, lama berhenti tengok. Tengok, duduk perhati. Nak cari dia punya kepala, cari ekor dia. Lama perhati, baru perasan. Baru nampak, oh ayat ni, bila dah dapat sikit dah. Sebab kita hafal, kita tahu lah. Tak hafal memang tak jumpa. Sebab hafal tu yang boleh tahu. Masya Allah, alhamdulillah kita zaman sekarang turun sikit pada zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Datang Sayyidina Ali, tengok dengar orang zaman dulu, sahabat baca Al-Quran salah baca Al-Quran. Sahabat ada daripada kalangan mereka baca Al-Quran salah. Agak-agaklah kita ni, kalau zaman dulu pun salah baca, kita berkali-kali baca salah. Lagi pula kita bukan orang Arab. Letak baris. Titik-titik tu baris asalnya. Asalnya, baris di dalam Al-Quran itu, dia pada zaman Sayyidina Ali, dia titik. Titik atas, baris atas, titik bawah, baris bawah. Titik dekat tengah. Pada zaman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, tetapi pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu diperbaharui. Pada zaman, sebab itu kita panggil Resam Uthmani. Kitab Al-Quran kita dipanggil Resam Uthmani. Diperbaharui penulisan Al-Quran. Mula-mula seingat saya Khatul Diwani. Khatul Diwani kat sini ada ke tak? Tak ada. Kemudian ditukar kepada Khatul Thuluth. Atas tu. Subhanallah. Khat Thuluth. Ya. Kemudian ditukar kepada khat sekarang dipanggil khatun nasakh. Kita boleh baca dengan jelas. Masya Allah. Kemudian cara penulisannya itu diletakkan pada zaman Sayyidina Uthman, dibetulkan. Kemudian pada zaman Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, pada waktu itu diarahkan, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi mengarahkan seorang anak murid daripada Abu Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan baris di dalam Al-Quran, letak baris. Dan meletakkan titik daripada huruf untuk membezakan ba, ta, sa, jim, ha, kha. Kita dapat baca. Kalau tak ada titik, agak-agak sama. Jim, ha, kha. Bentuk sama. Tak ada titik.
Mana nak sebut? Jim ke, ha ke, kha? Tak tahu lah. Tak tahu. Ba, ta, sa. Ba ke, ta ke, sa. Tak ada titik. Fa, qaf. Fa ke, qaf ke? Tak tahu. Alhamdulillah kita boleh. Itu baru sudut baca. Belum daripada sudut kefahaman Al-Quran. Kalau baca, kenapa berbeza? Bila berbeza, tukar saja huruf, tukar saja titik, tukar saja baris, berubah makna. Kepentingan kita memahami Al-Quran ini sangat-sangat memerlukan kepada apa? Ketinggian ilmu. Maka tidak sebarang orang boleh memahami. Dan sekarang ni saya baca terjemahan. Ya Rabbi, Ya Fattah, Ya Alim. Terjemahan tuan-tuan. Terjemahan tu nama terjemahan. Terjemah, bukan tafsir. Terjemah ini hanya sekadar untuk bagi memahami secara umum makna ayat Al-Quran. Tetapi kita perlukan kepada tafsiran. Dan tafsiran para ulama berbeza-beza. Ada tafsir Ibn Kathir, ada tafsir Al-Baydawi, ada tafsir Al-Qurtubi, ada tafsir Jalalain, banyak jenis tafsir-tafsir yang nak bagi kita faham. Maka kita tak boleh nak memahami melainkan dengan perlu kepada ilmu. Hanya sekadar baca terjemahan, oh kita pun bebas untuk mengeluarkan hukum, belum sampai pada waktunya. Masya Allah, nak memahami ni sangat-sangat perlukan kepada ilmu yang tinggi, memahami bahasa-bahasa yang terdapat di dalam Al-Quran. Maka apabila kita mengeluarkan hukum, baca Al-Quran, kemudian kita menghukum dengan hukum yang mengikut andaian atau hanya dengan kefahaman kita ikut faham, kita rasa macam ni dengan rasa, maka kata ulama itu adalah haram hukumnya. Haram. Bahkan menterjemah Al-Quran, terjemah abang, tak apa pakcik, kakak-kakak belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab, lepas tu terjemah Al-Quran dipanggil terjemah harfiyah. Terjemah mengikut huruf, mengikut perkataan kan. Maka terjemahan itu adalah fatal dan berdosa, haram kata ulama. Terjemah harfiyah. Sebab apa? Contoh saya bagi tahu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, tanazzalul malaikatu warruh. Dalam ayat yang lain, yas'alunaka 'anir ruh. Abang tahu ruh tak? Pakcik tahu ruh? Ruh tahu kan? Ruh. Bila kata tanazzalul malaikatu warruh. Satu. Yas'alunaka 'anir ruh. Sama tak bunyi? Ini pun ruh. Kalaulah seseorang itu belajar bahasa Arab, dia kata, ruh ni maksudnya ruh. Dia pun telah turun ruh dan juga para malaikat. Tanazzalul malaikatu warruh, dan telah turun para malaikat dan juga ruh. Itu satu kalau kita belajar harfiah lah. Belajar kata bahasa Arab sekadar. Satu lagi, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanyakan tentang ruh. Ruh itu kok. Yang satu tu kata ulama, ar-ruh, tanazzalul malaikatu war-ruh, surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alf syahr, tanazzalul malaikatu war-ruh, dan turun para malaikat dan ruh. Ruh itu kata ulama maksudnya malaikat Jibril alaihi salam. Lain kan? Nazala bihi ruhul amin. Allah Ta'ala sebut telah turun ruhul amin, iaitu malaikat Jibril alaihi salam. Bukan ruh maksudnya ruh. Kalau kita belajar harfiah lah. Kalau kita terjemah mengikut harfiah, salah maksud, maka haram hukum ni. Sebab itu kata haram. Betul yang kedua tadi, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanyakan tentang ruh. Tanya tentang ruh. Ya, tanya tentang ruh. Betul itu maksudnya ruh? Ya. Kenapa? Kerana mereka nak tahu hakikat ruh. Hakikat roh tidak ada yang tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kata, "Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Katakan tentang roh itu adalah urusan Allah Taala, tidaklah aku diberikan ilmu itu melainkan sedikit. Rasulullah kata, tuan-tuan. Rasulullah kata, Allah kata, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidak diberikan ilmu kepada kamu melainkan sedikit.
Kita tak ada ilmu. Melainkan sedikit. Sebab itu pentingkan kepada apa? Kepada adab. Bila kita tidak tahu, bila kita tidak berilmu, kita bukan ahlinya, maka jangan kita masuk kepada sesuatu melainkan kita ahli dia. Maknanya kalau kita masuk, kita bukan ahli dia. Apa maksudnya? Kita tidak beradab dengan sesuatu. Dengan ilmu. Kita beradab dengan ilmu. Ilmu Allah Subhanahu wa taala angkat kadar martabat ilmu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Orang yang menuntut ilmu itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat martabat orang yang mana menuntut ilmu. Menuntut ilmu orang. Disebutkan beza di antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, iaitu sebanyak 700 kali lipat. Beza. 700 kali lipat. 700 kali lipat. 700 darjat. 700. Dan setiap darjat itu kata ulama sepanjang 500 tahun perjalanan. Setiap darjah. Oh, Masya Allah. 700 kali lipat darjat. Dan beza di antara satu darjat kepada darjat iaitu 500 tahun perjalanan. Oh, jauh beza tu. Tinggi martabat orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita nak mendapatkan benda yang sangat luar biasa. Kita nak mendapatkan benda yang sangat bernilai, sangat mahal. Maka kita perlukan kepada apa? Kita perlukan kepada adab ketika mana kita mengambil ilmu. Tengok satu, saya lupa. Cuma ingat kisah dia. Tak ingat siapa. Seorang ulama muhaddisin. Dia nak ambil ilmu hadis. Dia nak ambil hadis. Dia tahu seorang ulama itu mempunyai sanad yang sangat-sangat tinggi. Kerana pada masalah ilmu hadis, periwayatan hadis, semakin tinggi sanadnya, makin kuat hadis dia. Maknanya sanad tu makin tinggi, maknanya di antara perawi periwayat, kalau contoh Pak Cik Haji Kamal, contoh Haji Kamal nak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jarak dia mungkin dalam 5 orang, contoh. Baik. Ada satu orang tu, Haji Ibrahim, sanad dia nak sampai kepada Nabi 6 orang. Mana yang lebih tinggi sanad dia? Yang lebih tinggi Haji Kamal tadi, lagi tinggi. Oleh kerana muhaddisin tadi, dia kata, dia tahu ada seorang ulama tu dia ada hadis, dia pun pergi ambil hadis, nak belajar hadis, nak ambil sanad. Sampai dia kata apa? Boleh. Tapi kamu tak dapat dengan free. Kamu tak akan dapat dengan percuma. Setiap riwayat yang kamu mau, kamu kena bayar sebanyak 4 dinar. 4 dinar. Berapa agak-agak duit kita? 4 dinar. Tak tahu. 1 dinar bersamaan dengan 4.37 gram emas. Lebih kurang. Silap saya. 4.37 gram emas. Baik, 1 gram emas berapa? Darab 4. Darab 4.37. Itu baru 1 dinar. Darab 4 pula. Berapa? Oi, mahal. Untuk satu hadis, satu sanad. 2 sanad kalau dia ambil 2 hadis, Masya Allah. Kenapa? Supaya dia memahami bahawasanya ini adalah sesuatu yang mahal. 4 dinar tu pun sebenarnya masih murah lagi. Orang pergi belajar balik, pergi zaman dulu nak dapatkan ilmu ni, pakcik-pakcik, zaman dulu. Saya rasa pakcik-pakcik lagi tahu. Kalau zaman pakcik dulu, kalau zaman, tak tahulah zaman orang belajar dengan lilin, pakai lilin lagi, pakai pelita lagi, agak senang susah nak belajar. Kita zaman sekarang belajar mudah. Duduk masing-masing semua duduk dalam aircon, duduk. Oi, panas ah. Buka aircon ya, buka aircon. Tu buka aircon. Oh, sedap, nyaman. Saya bukan cerita ni, bukan apa, ni pengalaman pengalaman menuntut ilmu. Ketika berlaku peperangan di bumi Yaman. Perang di bumi Yaman. Tempat saya belajar tu pun dah panas, masya-Allah. Dia kata hampir kepada 50 degree. Macam duduk tepi enjin bas. Dia punya bahang dia tu.
Kita duduk tepi enjin bas. Naik motor, dia punya panas tu, Masya Allah, Ya Rabbi. Ya. Satu ketika, pegang kat sana, kami terpaksa balik. Dan pelajar-pelajar yang mana yang balik, yang mana tak balik masih meneruskan pengajian di sana, universiti di sana. Yang mana yang baik, takut mereka tidak dapat teruskan perjalanan, tak dapat teruskan pembelajaran. Jadi apa inisiatif yang diambil oleh tempat pengajian saya di Bumi Aman, dia pinjam tempat di Bumi Indonesia, di Surabaya, tumpang di sana. Satu pesantren, dia ada bahagian tempat yang tak pakai pada waktu lepas zuhur. Diorang belajar pagi, petang, lepas zuhur, kosong. Jadi dia pinjamkan tempat tersebut untuk meneruskan pengajian bagi pelajar-pelajar yang balik evakuasi. Evacuation, balik, kena paksa, kena balik juga, balik lah. Jadi kita sambung di sana, tapi masih lagi di bawah Universiti di Yaman. Belajar di sana. Jadi pinjam. Pengajian lepas zuhur, pakcik-pakcik, lepas zuhur. Lepas zuhur agak-agak panas tak? Zuhur panas? Panas. Baik. Di sana, di Surabaya, di Gresik, di Suci. Saya bagi umum lagi, khusus. Surabaya tu luas. Di Surabaya tu nama tempat dia Gresik. Di Gresik tu nama tempat dia Suci. Duduk di situ, pesantren Mamba Usolihin tu, tempat dia tak ada kipas. Tak ada kipas, pakcik. Tak ada kipas, panas. Masya Allah. Pelajar-pelajar semua tak ada kipas. Masuk kelas kosong, tak ada kipas. Allahu Akbar. Baju ni berpeluh-peluh, basah. Masuk dalam kelas. Akhirnya apa? Beli kipas kecil. Kipas kecil tu. Pakai power bank. Sebab dia USB. Pakai power bank. Masuk dalam kelas kena bawa. Ustaz pun tak ada. Ambil lah pelajar, letak dengan ustaz. Ustaz pakai. Kita panas tak apa. Kerana apa? Kita faham ilmu itu dapat berhasil daripada keberkatan. Adab kita dengan guru kita. Kita berkata, tak apalah, kita panas bagi pada guru, letak bagi. Masya Allah. Mujahadah nak menuntut ilmu. Masya Allah. Tetapi orang zaman sekarang, yang kita panas, buka aircon. Alhamdulillah. Rezeki lah. Tak apa. Itu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Tetapi, kita lihat bagaimana mujahadah seseorang itu untuk mendapatkan ilmu. Berjalan di pada waktu panas. Seorang sahabat saya daripada Indonesia, orang miskin, nak pergi sana, nak pergi ke belah Yaman, terpaksa jual tanah, pergi sana menuntut ilmu, jalan kaki daripada tempat pengajian ke tempat, daripada tempat tinggal kepada tempat pengajian, di hostel ke tempat pengajian. Masya Allah, setiap hari jalan kaki. Nak beli motor tak ada duit, cukup-cukup duit untuk belajar sana 4-5 tahun. Masya Allah. Tetapi kita perlukan apa? Perlukan mujahadah dan perlu kita beradab. Beradab dengan guru, beradab dengan ilmu. Sebab kita dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana para ulama mereka mendapatkan ilmu, bukan dengan cara yang mudah mereka mendapatkan ilmu, tetapi mereka menjaga adab mereka dengan guru-guru mereka. Imam Syafi'i rahimahullahu taala menyebutkan, syakautu ila waqi'i su'a hifzi. Tengok, Imam Syafi'i satu hari dia mengadu dengan guru dia. Mengadu. Sebab apa? Sebab su'a hifzi, sebab teruk daripada penghafazan dia. Dia hafal. Imam Syafi'i ni hebat menghafal Quran. Mudah menghafal. Sekali tengok terus hafal. Tapi bila susah hafal, dia minta tolong guru dia. Bagi nasihat, peringatan. Kerana apa? Kerana tahu guru ini menunjukkan kepada jalan dia. Beradab dengan guru. Siapa yang tempat duduk dia? Guru dia. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bagaimana Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullah ta'ala. Sebut nama. Bila kita, kalau saya sebut nama-nama menteri, menteri ni besar. Sebab apa? Sebab kita kenal. Tapi kalau kita tak kenal, kita diam je lah. Kalau bagi saya macam saya kenal siapa ulama, bukan kenal sebab jumpa, tetapi kita tahu kadar dia seorang ulama. Dia bukan orang biasa. Syekhul Islam, gelaran Syekhul Islam, kerana pada zamannya dia itu adalah rujukan para ulama pada zaman dia. Sebab itu dipanggil Syekhul Islam. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ulama daripada Mesir. Beliau, dia kata, ketika aku mati nanti, diminta dengan ketika itu menteri ataupun penjaga Mesir pada waktu itu, pada zaman dulu, dia kata,
kalau aku mati, aku minta supaya aku dimakamkan di luar makam Imam Syafi'i. Makam Imam Syafi'i kalau saya pergi ziarah, makam dia betul-betul. Ini masjid Imam Syafi'i ada satu pintu. Di luar satu pintu, masuk pintu tu ke kanan makam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Makam dia. Baik. Lepas tu keluar depan lagi ada satu lagi pintu. Pintu itu masuk kepada makam Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Baik. Kenapa saya cerita tentang makam dua makam ni? Makam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dengan makamnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Baik. Kerana kata Imam Zakaria Al-Ansari, tolong makamkan aku di luar makam Imam Syafi'i, kerana pertama dia nak dapat keberkatan Imam Syafi'i, dekat dengan Imam Syafi'i. Tetapi di luar makam Imam Syafi'i kerana apa? Kerana beradab dengan Imam Syafi'i, kerana martabatnya bukan seperti martabatnya Imam Syafi'i. Tengok adab. Sedangkan Imam Syafi'i hebat, imam. Kita masya-Allah zaman sekarang kritik dengan orang-orang alim ini senang. Masya-Allah. Lagi adab kita sesama kita, kemudian adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab ni kata ulama kita kena jaga 3. Pertama, adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketiga, adab kita dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sebagaimana saya sebutkan. Adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab. Sangat-sangat dituntut kita menjaga adab kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila saya sebutkan tentang masalah mengeluarkan hukum berkaitan dengan hukum apabila orang menjalankan ataupun mengadakan majlis selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru-baru ni, tuan-tuan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Taala, yang kita dengar dah ada konsert nak diadakan di sini dah. Setuju dah. Agak-agak okey, tak ada masalah. Tak apalah, dia orang sokong Palestin kan. Ada konsert dah, Coldplay ada buat. Jadi tak tahu. Ke tak tahu? Ke saja buat tak tahu. Ada konsert Coldplay kan? Coldplay ada buat. Jadi ada orang kata apa? Tak apalah konsert Coldplay. Coldplay tak apa. Yang buat itu jelas maksiat. Yang buat majlis selawat, ya Rabbi, yang buat majlis selawat dia kata apa? Itu nyata itu tidak beradab dengan Rasulullah SAW. Masya Allah. Dia kata buat majlis selawat, mengajak orang kepada selawat pada Rasulullah. Dia kata apa? Kerana terlalu menyanjung Nabi SAW, mengagungkan Nabi SAW. Bukankah Allah perintah kita untuk mengagungkan Nabi? Sebab itu kita kena belajar dulu, berilmu dahulu sebelum kita bercakap. Kita dituntut untuk berselawat kepada Nabi sepanjang hayat kita. Seorang sahabat Nabi, bila Rasulullah dia datang, dia tanya, ya Rasulullah, berapa aku nak jadikan untuk selawat kepada kamu? Berapa banyak aku nak selawat? Sahabat tanya, ya Rasulullah, aku nak selawat kepada kamu, berapa banyak? Sepertiga hidupku. Kalau aku jadikan sepertiga hidup, selawat kepada kamu. Maka Rasulullah kata, in syi'ta fazid. Kalau kamu mau tambah lagi. Kalau begitu, aku jadikan separuh umurku untuk selawat kepada kamu. In syi'ta fazid. Kalau kamu nak tambah lagi. Jadi aku jadikan 2/3 umurku untuk selawat. Kalau gitu, kalau Rasulullah kata, kalau kamu nak, kamu tambah lagi. Kalau gitu ya Rasulullah, aku jadikan seluruh hidupku untuk selawat pada Nabi. Hadza khair. Rasulullah puji, tambah. Jadikan seluruh hidup untuk selawat kepada Nabi SAW. Pertama. Kemudian yang kedua, Nabi SAW kata apa? Inna awalan nasi bi yaumal qiyamah aktharuhum alayya salah. Orang yang paling dekat denganku, orang yang paling aula denganku pada hari kiamat, orang yang paling terdahulu denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat. Paling banyak berselawat. Nah, bila kata paling banyak tu maksudnya apa? Banyak-banyak lah. Nak dekat dengan Nabi kena banyak lagi. Kalau haji selawat satu hari 10,000. Kalau nak dekat, haji 10,000. Saya nak lagi. Saya nak dulu pada haji lah. Haji, saya hari ni aku selawat 15,000. Tak boleh jadi ni 15,000. Aku buat. Masya Allah. Baik.
Kita berhenti seketika untuk lawangan azan Isyak. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil satu potong ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam suratul Hujurat ayat yang kedua. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil, Allah khitab, Allah berdialog, Allah berkata-kata dengan kita. Kita semua. Semua kita yang beriman dengan Allah Ta'ala, yang beriman dengan Nabi SAW. Ya ayyuhalladzina amanu. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin Nabi. Jangan kamu angkat suara kamu
melebihi daripada suaranya Rasulullah SAW, melebihi daripada suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul. Janganlah kamu mengangkat dan mengeraskan suara kamu. Tajahari ba'dikum li ba'd. Seperti sebahagian daripada kamu mengangkat suara daripada. Kita sama-sama kita cakap, oh no, 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 no. Jangan kamu cakap dengan Nabi macam kamu cakap macam kamu cakap dengan kamu, diri kamu, macam kawan-kawan kamu. Tak. Jangan kamu angkat suara. Jangan kamu. Apa maksud tu? Apa maksud? Mengagungkan Nabi, membesarkan Nabi, menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tanya. Abang, lepas sultan. Abang, tak kata Nabi, sultan. Abang pergi menghadap, boleh tak panggil? Oh, boleh angkat suara. Boleh. Depan sultan. Tak berani? Tak berani. Boleh ke tak boleh? Adab ke tak adab? Tak beradab lah. Tunggu sultan. Dengan Nabi SAW lebih lagi. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Sampai Allah kaitkan dengan pahala pula. Dengan amalan kita. Menyebabkan pahala amal kamu terbatal. Terbatal. Sedang kamu tidak menyedari. Tak dapat apa. Kamu buat, kamu angkat suara di hadapan Nabi SAW, kamu terbatal amal. Habis, Masya Allah. Berkata ulama di dalam kitab, seingat saya, syarah kepada Minhajul Talibin. Syekh Imam Khatib Al-Shirbini rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahawa mengangkat suara ini bukan khusus ketika hidupnya Rasulullah SAW. Tak boleh angkat suara ni bukan khusus ketika hidupnya Nabi SAW. Bahkan setelah wafatnya Rasulullah SAW pun kita tidak boleh mengangkat keras suara kita. Sebagaimana kita menziarahi makam Rasulullah SAW. Tengok sebahagian orang angkat suara. Sebenarnya itu adalah tidak dibenarkan di dalam syarak. Sebab itu kita orang-orang, alhamdulillah saya tengok orang-orang Malaysia kalau pergi ziarah makam Rasulullah SAW, diam je, baik je. Sebab apa? Hati tengah syadu. Masya-Allah, tengah sedih tak. Pergi tu mengharapkan Nabi SAW mendoakan kita. Ya, sampai bukan kata waktu hidup je, bahkan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sangat pujian Allah Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawasanya Allah Taala menyuruh kita untuk mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi malangnya pemahaman kita, orang kata bila kita agungkan Nabi macam kita meletakkan Nabi itu pada darjat ketuhanan. Nauzubillah. Pak cik, saya tanya dah, tak apalah, bagi segar sikit. Nabi Muhammad tu siapa? Nabi lah. Ada tak orang yang sayang pada Nabi? Ada tak orang yang cinta kepada Nabi? Ada tak orang yang rindu daripada kalangan kita, yang kita ni, yang pergi sambut hari kelahiran Nabi, yang selawat, majlis selawat pada Rasulullah SAW? Ada tak yang iktikad dia kata Nabi itu Tuhan? Ada? Kalau yang iktikad kata Nabi SAW itu adalah Tuhan, na'udzubillah. Itu terbatal, itu habis dia punya akidah dia. Nabi tu sebab itu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita dalam syahadah. Sebab itu kita sebut wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita sebut Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang orang faham dia kata jangan kamu jadikan aku sebagaimana yang dijadikan oleh Nasrani terhadap Isa bin Maryam. Hadis. Kata Truni, Rasulullah kata jangan kamu melebihi, buat pada aku sebagaimana kamu melebihinya kaum Nasrani buat kepada Nabi Isa. Apa mereka buat? Nabi Nasrani kenal kaum Nasrani. Apa mereka buat pada Nabi Isa? Mereka kata apa Nabi Isa? Mereka kata wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Itu kata mereka. Kata Uzair, kata orang Yahudi, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Allah sebut dalam Al-Quran, berkata orang Yahudi Uzair itu anak Allah. Wa qalatin nasara, berkata orang Nasrani Al-Masih ibnullah. Nabi Isa itu adalah anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim.
Itu perkataan daripada mulut-mulut mereka. Itu mereka meletakkan taraf Nabi Isa itu kepada anak Tuhan. Mereka kata Tuhan, mereka kata anak Tuhan. Ada tak kita kata Nabi Muhammad atau anak Tuhan? Tak sampai itu. Mereka mengagungkan Nabi Isa sampai macam tu. Itu yang dilarang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Abi Abdullah Al-Busiri rahimahullah taala dia kata apa? Dia kata kamu madda'athu an-nasara fi nabiyyihim wahkum bima syi'ta fihi wahtakimi. Tinggalkan apa yang didakwa oleh orang Nasrani terhadap nabi-nabi mereka, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Dan kamu nak puji Nabi sallallahu alaihi wasallam, pujilah semana kamu mahu, tetapi bukan sampai kamu memuji Nabi sebagaimana yang disebutkan oleh orang Nasrani. Mereka meletakkan Nabi Isa itu kepada tahap Tuhan. Itu nak puji Nabi macam mana para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka memuji Nabi, mereka meletakkan Nabi pada martabat yang tinggi di sisi mereka. Ada yang bangun Nabi masuk, bila Nabi masuk dia bangun hormat kepada Rasulullah SAW. Ada yang kata Nabi dia tengok bulan, tengok Nabi. Dia tengok, disebut di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Dia puji Nabi, sesungguhnya aku tengok bulan, aku tengok kamu. Tengok Nabi, tengok bulan, tengok Nabi, tengok bulan. Dia kata sungguh Nabi itu lebih indah daripada bulan purnama. Masya Allah, puji tak? Puji tak? Hei, orang sayang pada Nabi. Mereka puji Rasulullah SAW. Sampai kat kita, jangan puji Nabi. La ilaha illallah, ya Rabbi. Nah, bagi hidayah pada kita semua insya-Allah. Sama-sama beradab. Adab tu penting. Bila kita mulakan dengan adab, insya-Allah kita akan beradab dengan semua. Tetapi jadikan adab itu sebagai syajiyah ataupun tabiat. Tapi kalau kita orang yang tak beradab, aku nak jadi orang beradab, dimulakan dengan paksa-paksa. Buat dulu. Buat. Kita tak beradab, jenis orang tak beradab lah. Tapi kita buat, tak apalah, kita buat beradab. Macam kita, Rasulullah kata, as-sabru minat tasabur. Sabar itu dengan buat sabar. Kamu tak sabar, tapi buat sabar. Lama-lama kamu akan jadi orang yang bersabar. Kalau kita orang tak beradab, buat dulu. Macam mana, tak apa. Lama-lama kita akan jadi orang yang beradab. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita, angkat kita. Semakin kita beradab, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang pun suka. Kalau kita tak beradab sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, cakap dengan suara yang tinggi, keluar perkataan kesat, orang pun tak suka pada kita, orang pun doa yang tak baik untuk kita. Na'udzubillah. Tak nak. Jadi kalau kita nak orang doa baik-baik, jadi beradab dan berakhlak dengan akhlak yang tinggi, yang terbaik. Kalau orang tu ada perselisihan pendapat dengan kita, tak suka pada kita, tak apa, saya maafkan. Tak apa. Tapi masih lagi. Kamu Islam? Ya, saya Islam. Kita masih bersaudara. Bila salam, pandang muka, salam. Ini Masya Allah. Tangan pula dah. Salam tu salam. Senyum. Nabi SAW kata apa? At-tabassumu fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di wajah saudara kamu, saudara kita tu. Pegang salam, tangan. Kita satu kita salam. Pakcik tahu salam tu apa? Bukan wassalamu. Macam kita baca muqaddam tu. Salam ni bila seorang bersalaman. Idza tasafaha. Rasulullah kata, bersalaman. Bertemu dua orang, bersalaman. Maka malaikat akan mendoakan orang tersebut. Malaikat doa, salam pandang, doa, malaikat doa. Selagi mana orang itu tidak melepaskan tangannya, tidak berpisah, malaikat doa. Yang kita salam. Kemudian senyum. Salam dah satu dah. Senyum. Sedekah. Kata guru saya, kata apa? Apabila kita salam, bermasam muka, di muka kita otot-otot ni penat. Berapa ribu otot di muka kita ni penat. Sebab kita masam muka. Tetapi bila kita senyum, hanya otot ini saja yang gerak. Sebab tu orang yang banyak senyum, muka dia muda je nampak. Lepas ni, mesti ramai orang nak keluar senyum. Nanti lepas dia tengok senyum. Apa sahaja duduk senyum tu? Ustaz kata nak jadi muda. InsyaAllah kita lepas ni, kita sama-sama jaga adab. Salam orang tua, kita pandang. Itu adab kita tengok. Pandang, tengok. Senyum. Tanya khabar. Tanya nama kalau sempat. Kalau tak sempat, tak payahlah. Salam, pandang banyak.
Saya minta diri dulu. Okey, terus jalan. Itu cara adab kita. Berjalan dengan adab. Duduk dengan beradab. Macam dalam majlis ilmu. Macam mana duduk dengan yang beradab? Kita nak mendapat ilmu. Ini ilmu. Semua ni. Semua dapat ilmu. Alhamdulillah. Puji-pujian pada Nabi SAW. Semua kita perlukan kepada adab. Dan kita jangan komplain nanti. Kenapa anak aku tidak beradab? Sebab kita yang tak beradab. Orang banyak komplain anak dia tak adab. Padahal dia sendiri tidak beradab. Oh, panjang pula dia. Tak habis cerita ni. Sebab beradab ni. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita jadi orang yang beradab. Kita semua. Dan kita secara keseluruhan di tempat kita orang muslimin semuanya jadi orang yang beradab. Mudah-mudahan kita digolongkan bersama orang yang paling beradab iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon maaf kalau terkasar, tidak baik, itu adalah kekurangan. Itu pun kalau tidak beradab itu adalah kekurangan daripada diri saya dan saya doa kepada Allah Taala. Kita berdoa pada Allah Taala, mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada kalangan orang yang beradab sehingga kita dapat bersama dengan orang yang paling beradab iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mohon maaf dan minta berundur diri dan kita tangguh dulu perkongsian pada malam ini, tazkirah pada malam ini dengan kafaratul majlis dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اعتدلوا luruskan saf tuan-tuan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله. الحمد لله. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولمشائخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر هل ترى من ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا الله منك